Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni saya letak gambar ni. Kenal tak ni siapa? Okey, ni adalah Datuk Azizul Hasni Awang. Okey, ataupun dikenali sebagai The Pocket Rocket Man. Okey, ini adalah kita punya permata dalam acara Kirim Lelaki. Ini adalah harapan kita untuk ingat emas dalam Olimpik Tokyo 2020. So, kamu boleh saksikan pada 4 hari bulan Ogos ni, The Pocket Rocket Man akan beraksi. Okey, kenapa hari ni saya bagi The Pocket Rocket Man? Okey, Pocket Rocket Man dia ada satu kelebihan dia boleh memucut pada saat-saat akhir. So hari ni kita akan belajar sesuatu yang berkaitan dengan pecutan yang dilakukan oleh Datuk Azizul Hasni. Okey, hari ni kita nak belajar bab 9 iaitu laju dan pecutan. Okey, laju dan pecutan ni dia adalah berkaitan dengan satu benda yang bergerak. Contoh, kamu naik kereta kamu akan bergerak kan? So, kereta kita mempunyai laju dan juga mempunyai pecutan. Kamu kayu basikal. Petang-petang kamu main, kamu kayu basikal. Itu berkaitan dengan laju dan pecutan. Kamu nak lumba basikal dengan kawan kamu ni. Okey. Kalau nak menang, mestilah yang lebih laju. Okey. Kita nak tengok hari ni dengan lebih lanjut. Okey. Kau pernah tengok di jalan raya ada signboard macam ni. Ya, ada signboard. Ditulis 30 km per J. So, kamu kena tahu ini adalah satu hal laju. Okey, dekat motor kamu ada meter kan? Okey, meter tu ditunjukkan km per H. Okey, kilometer per hour. So, kamu kena tahu apa ke benda tu. Okey, kadang-kadang kamu tengok dekat lori. Kat belakang lori mesti ada ditampalkan ni. Okey, ini menunjukkan hal laju maksimum yang boleh dipandu oleh pemandu lori tersebut. 80 km per hour ataupun lebuh raya dia boleh bawa 90 km per jam. Okey, apa sebenarnya laju ni? Okey, kat sini saya nak tunjukkan contoh 30 km per jam. Okey, ini adalah maksudnya dalam masa 1 jam, okey, 30 kilometer per jam. Bermaksud dalam masa 1 jam, dia boleh bergerak sejauh 30 kilometer. Okey, contoh macam motor ni sekarang dibawa 110. So, dia punya meter dia 110 km per jam. Maksudnya dalam masa 1 jam, dia boleh pergi sejauh 110 km. Okey, ini adalah maksud hal laju tadi. Okey, so kita nak belajar macam mana nak cari laju. Apa berkaitan laju dan pemboleh-pemboleh ubah yang berkaitan dengan ni. Okey, laju. Macam mana nak cari laju? Laju, untuk cari laju adalah jarak bahagi dengan masa. Okey. Kita boleh gunakan untuk laju, jarak dan masa. Laju, formula dia adalah jarak mesti bahagi dengan masa. So, ketiga-tiga ini adalah satu pemboleh ubah. So, kita boleh kaitkan dia dalam satu segitiga. Okey, kat sini ditunjukkan satu segitiga JLM. J ini akan mewakili jarak. J ini akan mewakili jarak. L akan mewakili laju. M akan mewakili masa. So, untuk cari laju, okey, laju,
Laju dia bersebelahan dengan M kan? So, kalau kita nak cari laju, saya tutup. Kita nak cari laju. Bila nak cari laju, yang tinggal adalah J dengan M. Bermaksud untuk cari laju adalah yang tinggal J per dengan M. Katakan kalau kita nak cari jarak. Okey, tengok saya tutup J. Bila saya tutup J, apa yang ada adalah L dengan M. L dengan M berada bersebelahan. So, nak cari jarak. Tadi nak cari jarak. Kalau kita nak cari jarak, yang tinggal adalah L dengan M. L dengan M dia berada bersebelahan. Maksudnya, laju darab dengan masa. Okey, sebab dia ada bersebelahan. Sekarang, kalau kita tutup M, maksudnya kita nak cari masa. Bila kita nak cari masa, yang tinggal adalah J ke atas, L dekat bawah. So, dia akan jadi, kalau kita nak cari masa, yang tinggal J dengan L. J ke atas, L dekat bawah. Maksudnya, jarak kena bahagi dengan laju. So, ini adalah perkaitan di antara laju, jarak dan masa. So, kamu boleh ingat yang ini. Kamu kena ingat. Bukan boleh ingat, tapi kena ingat. Laju adalah jarak bahagi masa. So, untuk mudah, kamu boleh ingat dalam segi tiga ini. Okey. So, sekarang saya pergi kepada contoh pengiraan. Okey. Untuk kamu tak lupa, setiap kali kamu dapat soalan berkaitan dengan laju, kamu boleh buat segitiga tu siap-siap. Okey, kamu boleh buat di dalam berada dalam satu segitiga. So, ke atas adalah jarak, laju, masa. Okey, kita tengok soalan kita. Dia kata, Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Okey, so dia kata hitung laju. Okey, bila dia kata hitung laju, kita nak tahu laju. So, apa yang kita nak kena tutup? Mestilah laju yang kita kena tutup. Okey. Sekarang kalau kita tutup laju, yang tinggal adalah J per M. So, nak cari laju adalah J per dengan M. So, sekarang J kita adalah jarak kita 100 meter. 100 meter. M kita, okey, per dengan M. Masa kita 5 minit. Okey, so kamu pun kira 100 per 5 akan dapat 20. Okey, 20 apa? Unit dia kita kena tengok balik. Unit apa yang kita gunakan. So, meter ke atas. So, meter per minit. Atau kamu boleh tulis sebagai 20 meter minit negatif 1. Okey, untuk tidak kelirukan kamu boleh guna kaedah penulisan yang pertama. Kaedah penulisan yang kedua, sama sahaja. Okey, so sekarang dia nak cari laju, jarak bahagi dengan masa. Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita buat terus siap-siap kita punya segitiga. Dia kata laju, jarak bahagi masa. Okey, kita tengok soalan kita. Soalan kita dia kata,
Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat, manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. So dia nak laju Khairul Hafiz dan laju Badrul Hisham. So sekarang kita buat kepada dua bahagian. Satu kita kira untuk Khairul Hafiz, satu kita kira untuk Badrul Hisham. Okey, untuk Khairul Hafiz, berapa jarak yang dilalui oleh Khairul Hafiz? So, jarak dia dikata 100 meter sebab dia kata latihan acara 100 meter. Mestilah dia berlari sejauh 100 meter. Takkanlah dia nak lari separuh jalan kan? So, jarak dia adalah 100 meter. So, apa lagi kita ada maklumat? Okey. Masa 10.18 saat. So, masa dia adalah 10.18 saat. So, dia tanya kita laju. Oleh sebab itu, laju yang kita tahu nak cari laju adalah jarak bahagi dengan masa. So, jarak kita 100 meter per dengan masa kita 10.18 saat. So, kamu pun gunakanlah kalkulator kamu. Kamu akan dapat 9.82 meter. Okey, meter ke atas, saat kat bawah kan? So, meter per saat. Okay, ini dah dapat laju untuk Khairul Hafiz. Sekarang kita tengok pula untuk Badrul Hisham. Okey, untuk Badrul Hisham, dia kata jarak dia, berapa jarak yang Badrul Hisham lari? Mestilah sama juga kan? Okey, so jarak Badrul Hisham adalah 100 meter. Masa yang diambil oleh Badrul Hisham ialah 10.25 saat. 10.25 saat. Okey, so dia tanya kita laju. Laju adalah jarak bahagi masa. So, jaraknya 100 meter per masanya 10.25 saat. So, kita dapat 9.76 meter per saat. Okey, so kita dah dapat laju bagi Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Okey, kalau kamu tengok kat sini, antara Khairul Hafiz dengan Badrul Hisham, siapa yang lebih laju? Okey, betul. Yang lebih laju adalah Khairul Hafiz sebab dia boleh pergi sejauh 9.82 meter dalam masa 1 saat. Sedangkan Badrul Hisham dia boleh pergi 9.76 meter dalam masa 1 saat. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok jom cuba. Okey, kita buat jom cuba sama-sama. Okey, nombor 1 kita tak buat, kita teruskan dengan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia kata, berdasarkan gambar raja berikut, hitung jarak yang dilalui bagi setiap situasi diberi. Okey, so dia bagi jarak. Nak kita cari jarak. Dia nak kita cari jarak. So, daripada segi 3 kita tadi,
Okey, laju, jarak bagi masa. Sekarang dia nak kita cari jarak kan? Okey. Disebabkan dia nak kita cari jarak, maka kita potong jarak. So, untuk cari jarak, mestilah laju darab dengan masa. Kita tengok soalan 1. Soalan A. Okey, soalan A dia bagi laju 80 km per jam. Masa 1/2 jam. Okey, untuk soalan laju jarak masa ni, kita mesti guna unit yang sama. Sekarang dia bagi jam. Ini pun dia bagi jam. Tapi dia bagi jam ini dalam bentuk pecahan. So, kita kira untuk jarak adalah laju darab masa. So, lajunya adalah 80 km per jam. Darab dengan masa dia, okay, 1/2 jam. Kita boleh tukar menjadi perpuluhan. So, kita akan dapat 1/5 jam. So, kamu pun darab, gunalah kalkulator kamu. Kamu akan dapat jawapannya adalah 200 kilometer. Betul ke 200? 80 darab dengan 1/5. Okey, bukan 200 tapi 120 kilometer sebab dia tanya jarak. Okey. Untuk soalan B pula. Soalan B dia bagi satu kapal terbang ke roket ni tak tahulah kan. Okey, dia bagi laju dia 343 km per minit. Masa yang diberi adalah 4.5 minit. Okey, so sekarang minit dengan minit dah sama. So tak ada masalah. Jarak adalah laju darab masa. So laju kita adalah 343 darab dengan masa kita 4.5. So kita akan dapat, apa kamu dapat? 343 darab 4.5. So, kita akan dapat 1543.5 kilometer. So, kita tengok balik apa unit dia? Unit dia kilometer. So, kilometer. So, kita dapat kapal terbang tu bergerak sejauh 1543.5 kilometer. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, soalan C diberi satu orang. Okey, dia kata laju orang ini adalah 3 meter per minit. So, dia beri masa 5.5 minit. Kita nak cari tadi jarak kan? So, jarak adalah laju darab masa. So, laju kita 3 meter per minit. Darab masa kita 5.5 minit. So, kamu kira 3 darab 5.5, kamu akan dapat 16.5. Apa unit kita? Meter. Macam mana dapat meter? Sebab kita tengok dari sini. Meter. Sebab ini minit dengan minit. So, kita dapat meter. Okey. So, kita tengok soalan D pula. Soalan D diberi laju 250 km per jam. Masa adalah 2 jam 40 minit. So, sekarang masa yang diberi dalam bentuk jam dan minit.
So, tugas kamu kena tukarkan 2 jam 40 minit kepada jam. So, 2 jam lah. So, kita tukar 40 minit. Okey, 40 minit dia bersamaan dengan 40/60. So, kita dapat 0.67. 0.67 jam. So, 2 jam 40 minit. 2 jam tambah dengan 40 minit tadi kita dapat 0.67 jam. So, 2 jam 40 minit akan bersamaan 2.67 jam. Okey. Bila kita dah tukar, baru kita boleh cari jarak. Jarak adalah laju darab masa. So, laju 250 km per jam. Darab dengan masa. Masa dia jangan ambil 2 jam 40 minit. Masa dia kena ambil 2.67 jam. Okey, langsung pun darab 250 darab 2.67. Kamu dapat 667.5 kilometer. Okey, ingat sekarang jam dibagi jam. Tapi masa yang diberikan adalah jam dan minit. So, tugas kamu kena tukar jam dan minit menjadi jam sahaja. Lepas tu baru kita boleh darabkan. Okey. Okey, so kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan 3. Dinyatakan atlet Paralimpik Malaysia Muhammad Rizwan Muhammad Huzi mencatat masa terpantas dalam acara 100 meter di Sukan Paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, iaitu 12.07 saat. Hitung laju dalam meter per saat lariannya. Okey, soalan mudah lah ni sebab dia nak cari laju. So, laju yang kita tahu adalah jarak bahagi dengan masa. So, jarak kita 100 meter. Masa kita adalah 12.07 saat. So, dan dia juga nak dalam unit meter per saat. So, tak ada masalah meter dengan saat. Terus masukkan dalam formula kita 100 meter per 12.07 saat. So, kamu pun bahagi. Kamu akan dapat 8.29 meter per saat. Okey, sebenarnya jawapan yang kamu dapat dari kalkulator adalah 8.25004143. Tapi kita bundarkan. Okey, kita bundarkan. So, kita dapat 8.29 meter per saat. Okey. Ada contoh lagi tak? Dah, tak ada contoh. So, itu sahaja untuk hari ini. So, tugasan kamu pada hari ini adalah kamu kena buat modul beserta buku A, praktis 9.1, muka surat 37 dan 38. Kamu tolong buat soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey, itu sahaja. Yang pelajar yang telah siap, kamu perlu hantar kepada saya untuk saya rekodkan yang kamu telah menyiapkan tugasan. Okey, mesti hantar. Yang dah siap, mesti hantar, tunjukkan pada saya untuk direkodkan. Okey, apa-apa boleh PM saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.